إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memimpin kita, membimbing kita, seterusnya memilih kita untuk menjadi salah seorang daripada orang yang memenuhi masjid-masjid ini untuk sama-sama kita tunaikan salat fardu berjamaah dan juga duduk dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, kerana di akhir-akhir hayat usia kita ini kita diberikan petunjuk dan taufik oleh Allah untuk menempatkan diri di tempat yang sepatutnya kita berada. Dalam keadaan kita tidak pasti sampai bila umur kita ni akan ada di tubuh ini. Syukur kita pada Allah, sebab dalam keadaan kita dah sampai ke penghujung, kita boleh menempatkan diri di majlis-majlis ilmu seumpama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak pada diri kita di atas muka bumi ini, dan juga meletakkan kita di suatu tempat yang selesa di akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Masih lagi di juzuk yang ketiga surah Al-Baqarah. Kita bermula pada ayat 267 muka surat 33. 267 muka surat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم
بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Ayat yang ke-267. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah jenis yang baik-baik dari usaha kamu dan dari apa-apa yang kami, yakni Allah, keluarkan untuk kamu dari bumi. Dan janganlah kamu sengaja membelanjakan jenis yang tidak baik, padahal kamu enggan mengambilnya sekiranya orang memberikannya kepada kamu, melainkan dengan memejamkan mata. Ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Baik tuan-tuan, seperti biasa, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ini. Maksud ayat ini untuk memudahkan kita nanti membincangkan ayat ini dengan lebih lanjut lagi. Jadi dalam ayat 267 ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman. Bila Allah Ta'ala seru, adalah sesuatu yang nak diberitahu tu. Diarahkannya kita supaya menafkahkan harta, amfiku, daripada harta-harta yang baik-baik. Dari ayat ni Allah Ta'ala suruh orang beriman keluarkan harta atas jalan infak daripada harta yang baik-baik, dan juga yang kita usahakan, dan juga daripada tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi yang Allah Ta'ala rezekikan pada kita. Kan? Jadi isi yang pertama Allah Ta'ala suruh orang beriman infakkan harta daripada harta yang baik-baik yang kita usahakan, satu, dan daripada tumbuh-tumbuhan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita yang tumbuh daripada bumi. Itu poin pertama, suruhan. Poin kedua, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Allah Ta'ala melarang kita menginfakkan harta, sengaja membelanjakan harta daripada harta-harta yang dah buruk. Harta yang dah buruk. Kok kita pun dapat benda yang sama orang bagi, kita tak nak ambil, kita berilah ke orang. Jadi Allah Ta'ala larang, jangan kamu sengaja belanjakan harta dari jenis yang tak baik, padahal kalau kamu dapat benda tu, kamu tak nak terima, kata Allah Ta'ala. Jadi dak dua, isi yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, naklah kamu semua wahai orang beriman ketahui, wa'lamu, Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Itu isi intipati ayat 267. Baik tuan-tuan, kita tengok dengan lebih lanjut lagi. Jadi ayat 267 ini turun, kan, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang turun dengan sebab. Turun ayat sebab ada peristiwa-peristiwa yang berlaku, Allah Ta'ala turunkan ayat untuk menerangkan. Jadi kita panggil sababun nuzul ataupun asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Jadi ada ayat yang turun ada sebab, ada cerita berlaku, ada kisah, ada masalah, Allah Ta'ala pun turun ayat. Ada ayat yang jenis pernyataan, dia tak ada sebab turun, Allah Ta'ala yang firman turunkan. Jadi itu bentuk ayat-ayat dalam Al-Quran.
Jadi ayat 267 ni dia ada sebab turun ni. Jadi sebab turun ayat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, oleh Tirmizi, oleh Ibnu Majah, yang telah meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib. Dia berkata bahawasanya ayat ini turun berkaitan dengan kaum Ansar di Madinah dulu. Di mana kata Barra bin Azib ni, kami di Madinah ni adalah satu kaum yang banyak memiliki pohon-pohon kurma. Banyak pokok kurma Madinah tu. Jadi dalam ramai-ramai sahabat tu adalah seorang yang menginfakkan. Dia niat sedekah buah kurma Dia sedekah buah kurma, setandan kurma digantung dekat masjid Nabi. Tapi kurma tu semua dah busuk-busuk. Dia tak apa nak elok lah. Kan kurma kita tak pernah tengok tandan kurma, datang sini dah biji-biji je kan. Korbannya lah, kita buat contoh senang lah. Ada orang bawa pisang kat sini, pisang semua dah kecut-kecut, semua dah lembik. Kok dipegang tu jatuh dah. Tak payah ambil, tarik dah, jantik pam, ngelak di bawah tu. Dah kapam-kapam pula dah. Bukan kuning kita, dah hitam-hitam. Gantung kat masjid dah. Macam tu lah nak mudah faham. Jadi sahabat ni dia bawa nak niat dah bagus dah, nak bersedekah. Digantung dengan satu tandan kurma, tapi kurma tu semua dah busuk-busuk. Sehingga disebut dalam tafsir Munir ni ada yang dah koreh. Belum masak lagi dah koreng dah. Ada yang nipis je. Banyak biji pada isi lagi. Kok gigit kan gigit biji isi tak ada. Jadi nipis. Kan ni bagi yang tak apa nak elok lah. Dia pun tak nak makan, bagi ke orang. Ada juga yang bawa kurma yang dah rusak, tak apa nak ambil lah, dah rusak. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, kau tu semua beriman dah, beriman dengan aku. Kalau kau nak menginfakkan harta, infakkan yang baik-baik daripada kau usahakan. Jangan infak yang buruk-buruk. Turun ayat ni. Ada satu riwayat lagi daripada Al-Hakim, daripada Abu Dawud dan Nasa'i, yang meriwayatkan daripada Sah bin Hunayf, di mana Sahlun bin Hunayf ni berkata, ada orang yang sengaja memilih buah-buah kurma yang dah busuk-busuk untuk disedekahkan saja ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini untuk sebab turun ayat wala tayammamul khabith tu, yang kedua tu. Janganlah kamu sedekah bondo yang sengaja belanjakan daripada hasil yang tak baik, yang buruk-buruk. Sebab ada di kalangan orang Madinah dulu sengaja dipilih yang buruk, dia pun sedekah. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan orang beriman, janganlah kau nak bersedekah niat dah baik dah, tapi bercampur dengan ada unsur-unsur yang tidak baik. Ada lagi dekat situ unsur-unsur mencintai harta dan nak bagi ke orang dah. Logiknya, kau bagi yang baik pun orang dapat, kau bagi yang buruk pun orang dapat. Eloklah bagi yang baik, kan? Supaya besar pahalanya, ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sebab turun yang lain. Ada banyak riwayat daripada Al-Hakim yang meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir. Kata dia, satu hari Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat mengeluarkan zakat di Madinah tu. Buah kurma lah. Ada seorang lelaki datang, dibawa kurma yang buruk-buruk. Turun ayat, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya satu peringatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal menginfakkan harta. Baik tuan-tuan, kita tengok buku kita ni. Uraiannya, Allah menyeru dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman,
belanjakanlah atau infakkanlah, keluarkanlah. Jadi perkataan infak ni kenapa gunakan infak? Kerana disebut infak ni dia umum. Infak ni makna keluarkan harta atas jalan kebaikan. Maksud derma punya, sumbangan punya, bagi derma siswa punya, apa lagi? Sedekah punya, kan, hadiah punya, infak lah tu. Keluarkanlah zakat dan berbuatlah sedekah, yakni keluarkanlah zakat dan berbuatlah sedekah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala umum suruh keluarkan harta. Suruh keluarkan harta. Jadi ulama' berbeza pendapat. Ulama' berbeza pendapat mengenai perkataan amfiku min tayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah harta kamu yang baik-baik daripada apa yang kamu usahakan. Jadi ulama' berselisih pendapat. Adakah maksud keluarkan harta ni dengan maksud wajib? Kalau wajib jadi zakat lah, zakat wajib. Ataupun menyuruh amfiku ni keluarkan harta ni dengan maksud sunat. Siapa nak keluarkan harta, keluarkanlah harta yang baik, jangan keluarkan harta yang buruk. Jadi suruhan dalam ayat ni, adakah dia bermaksud wajib atau dia bermaksud sunat? Kan wajib ataupun sunat. Jadi disebut di sini bahawa pendapat yang pertama mengatakan ayat ni wajib. Infak ni, perkataan infak dalam ayat ni adalah wajib. Maksudnya zakat wajib berdasarkan pandangan siapa itu? Pandangan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ubaidah As-Salmani dan Ibnu Sirin. 3 orang ni, Ibnu Sirin, Ubaidah As-Salmani dan Sayyidina Ali bin Abi Talib mengatakan ayat suruh keluar zakat, suruh keluar harta ni sini adalah menunjukkan wajib, maknanya keluar zakat. Itu pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua daripada Al-Barra bin Azib, daripada Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah, menyebutkan bahawa perkataan infak, keluarkanlah harta ni, kata dia adalah maksud dia sedekah sunat dia. Siapa nak keluar, keluarkanlah harta. Siapa tak nak keluar, tak apa, tak payah keluar. Kemudian jumhur ulama membuat penjelasan bahawasanya ayat ini dia umum. Dia tak beritahu zakat ke, wajib ke ataupun sunat. So boleh ke dua-dua tu je? Boleh jadi berlaku dua-dua tu. Boleh jadi maksud zakat. Yang penting daripada ayat ni, hukum itu, hukum sunat, hukum wajib, ulama dah beza pendapat. Yang pentingnya kalau nak keluarkan harta, keluarkan harta yang baik. Jangan keluarkan harta yang buruk-buruk, yang dah busuk-busuk. Hukum sunat wajib, ulama berbeza pendapat. Mungkin wajib, mungkin sunat. Sebab lapar dia umum, keluarkanlah harta. Allah Ta'ala tak sebut wajib ke, tak wajib ke. Sebab dalam Al-Quran, fi'il amar ni tuan-tuan, suruhan ni dia ada bawa 2 maksud. Satu suruhan yang wajib, satu suruhan yang sunat. Ada suruhan yang wajib, ada suruhan yang sunat. Aqimus salah, itu suruhan wajib. Wa atuz zakah, itu suruhan yang wajib. Fa idza qadaitumus salah fantashiru fil ard, bila kau dah sembahyang kau tebarlah pergi mana-mana kau nak pergi. Itu bukan wajib. Duduk tu nak pergi mana-mana, duduklah. Kang kau wajib kan atas bila sembahyang kau dah merayau. Lepas sembahyang kau dah merayau. Tak ada. Bagi suruhan-suruhan yang tak menunjukkan wajib, dia sunat. Jadi banyaklah dalam Quran ni ada suruhan masuk wajib, ada suruhan masuk sunat. Jadi kalau nak keluarkan harta, keluarkanlah harta yang baik-baik. Jangan keluarkan harta yang buruk-buruk. Amfiqu di situ. Itu maksud dia. Kemudian ulama juga membahaskan di sini, kata dia min tayyibati ma kasabtum, di antara yang baik itu ialah usaha perniagaan dan pertukangan kerana dapat menghasilkan barangan yang berupa emas dan perak.
Maka jika yang baik itu ada, janganlah pula membelanjakan yang tidak baik. Min tayyibati ma kasabtum. Dia buat contoh perniagaan dan pertugangan. Ada banyak lagi. Apa yang kita buat, yang kita usahakan, kan? Dia keluarkan yang baik-baik. Macam kita dah bahas dulu, kita selalu bagi orang benda yang kita tak nak. Benda yang kita tak nak bagi orang. Benda yang kita nak, jangan bagi-bagi ke orang. Kan? Kita bawa beli cangkul tu. Cangkul rumah kita tu dah hawih dah. Dia tinggal sekorek cangkul tu. Nyangkul tak makan dalam dah. Sebab apa? Dah sekorek dah apa. Kita pun boleh cangkul baru. Cangkul baru. Tertiba sebelah rumah tu Jangkau kau ada dua, bagilah ke saya satu tadi kan. Minta kat bini kita. Bini kita dia faham, kita tak apa nak faham, dia bagi cangkul yang kita baru beli tu. Bagi mana cangkul? Dah serokah kat orang sebelah tak cangkul. Tengok. Memang menyinggung kita. Sesenang hati kau yang bagi cangkul tu. Bagilah yang buruk tu Kita ngajar lah bini kita. Lain kali nak bagi yang buruk tu Jangan bagi yang baru Tu ngajar tu. Macam contoh selalu kan, bila banjir Pantai Timur, kita bagi baju. Mana ada orang nak sedekah pergi beli baju baru? Baju yang dah lama tu, yang dah lusuh-lusuh tu, kalau dah hijau tu, dulu beli tu hijau pokat, dah jadi hijau lumut dah. Entah. Dulu kuning omeh, dah jadi dah kuning-kuning tanah dah. Yang tu kita hantar, yang baru-baru tak ada dah. Tuan beli baju banyak ni buat apa ni? Saya nak sedekah ke Pantai Timur, budak banjir-banjir, pakaian banyak tak ada semua. Kita ambil yang dah ada tu. Bubuk tu pergi ke orang kan. Nah, tuan-tuan, kalau macam tu keadaan maksud hati kita ni masih ada lagi belitan dunia tu Nabi ajar doa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Payah dalam bahasa Arab, kita ambil bahasa Melayu ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah dunia ni di tangan aku, jangan jadikan dunia ni dalam hati aku. Kalau dunia kat tangan ni dengan maksud senang kita bagi-bagi kat orang. Orang nak kita bagi. Kalau dunia masuk dalam hati kita, itu yang jadi dia susah nak keluar. Akhirnya dia akan membelit diri kita. Kan? Jadi yang Allah Ta'ala nak ni, dia nak kita bagi dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas. Sebab tu dalam Quran, kita akan jumpa ayat dari awal-awal juzuk 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak namo kamu tak dapat maksud kebaikan yang sebenar. Lan tanalul birra, kamu tak dapat kebaikan yang sebenar hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampailah kamu boleh infakkan, belanjakan harta daripada apa yang kamu kasihi, yang kita sayang bagi orang. Itu nilai infak yang paling tinggi. Bukanlah makna bondo lama elok lagi lama. Tak ada pahala ada. Tapi tak sama nilai dengan orang yang menafkahkan harta dengan benda-benda yang baru. Tak sama tuan. Saya ingat saya ada cerita kat masjid ni dulu. Susah nak jumpa. Tapi ada seorang sahabat masa saya duduk dekat Taman Desa Permai tu. Dia orang Pahang. Nak balik raya ni, 2-3 hari nak balik raya, cuti panjang. Tinggal 3 hari nak balik raya, rusak kata Rusak kereta ni, minta pinjamlah kereta kat sebelah rumahnya. Jiran sebelah rumah tu ada 2 kereta. Satu kancil, satu wajar. Kok kita mikir sekarang, mestilah. Dia minta niat yang kancil pun kancil lah. Dengan 9 Pahang tak apa jauh lah, boleh lah perlahan-perlahan. Dia minta memang dapat kancil lah. Tapi sahabat kita ni bagi yang wajar tu. Dia berayau dengan anak beranak, sompit-sompit, naik kereta kancil. Kan? Naik kereta kancil, bergayau. Tak payah bergayau hari tu. Baju lawa, tapi naik kereta kancil. Dia tak payah nak bergayau lah, macam naik kereta besar, tak ada hari tu. Raya tahun tu dia kereta kancil. Dia bagi yang wajar tu. Tongang sahabat tu, Kang tuan nak pergi raya, nak pergi mana-mana, anak ramai ni. Tak apa, saya dah okey. Tuan jauh. Kan kereta kancil tersangkut tengah jalan kan, susah. Ambil kereta wajar saya. Susah nak buat macam tu. Kan? Susah nak buat macam tu tuan. Ataupun apa benda yang kita ada yang baru, kita boleh bagi ke orang. Susah. Kan? Kadang benda kita tak pakai, kita tak payah bagi orang. Orang bagi kita serban banyak orang bagi. Lawa kan, nak bagi tu tak ada, dah bagi yang dah lama ke orang. Ni ambil lah, saya tak pakai lagi dah. Siap sabut, saya tak pakai dah benda ni, kau ambil lah. Yang baru dia tak bagi ke orang.
Bukan orang Gombau, ni orang tempat lain. Orang Gombau baik. Kan? Jadi makna kau nak letak sini yang paling tinggi nilai. Tinggilah nilai yang di sisi Allah bila kita infak. Kan? Selalu orang bagi sini apa? Orang selalu bawa pisang kan? Masjid dia pisang, masjid dia pisang. Sesekali besok bawalah anggur kau. Kan? Kalau letak anggur sebokeh, tak payah 1 jam, 1 minit habis. Mana pergi bokeh, dengan bokeh hilang. Selalu buat pisang, cuba buat dian sekali kau. Sembahyang jemaah harum satu masjid, baru dian. Ataupun yang keluar dulu, dah habis orang sembahyang kan. Sebelum orang keluar tu, hangkit peti-peti tu. Ni siap bola lagi tuan. Ni saya sedekah dian. Tak ada orang buat. Pisang je ada orang buat. Pisang je lama-lama malih orang. Ada yang mulut bisau sikit tu. Ingat dan monyet kau tiap minggu nak bagi pisang tu. Orang sedekah tu elok. Ni kutuklah kawan tu. Ingat dia monyet kau bagi pisang tu. Kan? Jadi jaranglah orang buat tu. Kan kadang kita malu. Malu dengan siapa? Dengan bangsa lain. Orang yang tak Islam. Kita bagi saudara orang kita, confirm dia makan pisang dia. Orang yang bukan Islam tu, dia sembahyang, anggur letak kat tempat tu. Walaupun anggur Tuhan tak makan. Anggur letak tak. Sudah tak ada makan pisang kat masjid, kita pergi makan pisang apa yang akan anggur itu pula sudah. Itu jangan buat, yang itu haram ya. Jangan makan makanan yang ditutupkan sembahyang orang, haram hukum. Jangan makan benda macam tu. Kan orang Cina India dia sembahyang anggur besar bagi, kita pula bagi saudara kita pisang omeh itu pun dah kecut-kecut. Dah sesuai buat kodok lah kata rumah kita. Tapi eloklah daripada tak ada kan. Memang kita nak perbaiki gitu. Itu juga baju pergi kita nak bagi ke orang. Bagilah yang baik baik tuan-tuan. Insya-Allah rezeki kita murah. Itu satu. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami yakni Allah keluarkan untuk kamu dari bumi, daripada tanam-tanaman yang kita usahakan. Ayat ini mengikut pendapat setengah ulama merupakan suruhan yang wajib untuk mengeluarkan zakat dari jenis hasil bumi. Tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakat. Padi, gandum. Ini pandangan para ulama. Setengah ulama. Tapi tak sebut pun. Mengenai zakat hasil bumi daripada tumbuh-tumbuhan dan benda-benda galian itu ada dijelaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Tak disebutkan secara jelas dalam ayat ni. Tapi ada pandangan ulama mengatakan inilah dalil untuk mewajibkan kita mengeluarkan zakat daripada tanaman. Lebih lanjut lagi ulama kita bahaskan dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kita tak bincanglah panjang lebar tentang tanaman-tanaman yang wajib zakat, sebab kita bincang dari sudut ilmu tafsir. Kalau nak tahu kita kena buka kitab fiqh lah. Kan lama kat situ ya pula. Mengikut setengah ulama yang lain pula, satu suruhan sunat sahaja. Jadi suruhan ni bukan wajib, sunat. Iaitu hendaklah kamu bersedekah dengan apa yang tumbuh di atas bumi. Mengikut sebuah hadis Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tak ada seorang Islam pun bercucuk tanam atau menanam tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan burung, manusia atau binatang, melainkan ada baginya sedekah. Kita tanam ni kat Gombau ni, keliling ni banyak kan hutan, monyet, bau banyak. Kita tanam pisang, tanamnya dimakan ni. Kita pun menyumpah. Cilako betul lah. Kau membaju tak nak, kau minta darah je nak, memang dia cakap dengan monyet tu. Kalau monyet tu faham, dibalih tu. Kan? Jadi tahun depan berbuah lelai teruk kata kono. Dia sumpah hai tupai, dia nampak monyet dia celakanya, ni nampak apa lagi semua habis. Babinya memang babi tu babi pun. Babi betul lah babi ni tadi. Dia sungkit elak. Kan? Semua dimakan. Padahal dalam hadis yang sahih Nabi sebut, kita boleh niat, kita ridha niat sedekah. Itu tu orang tua dulu ajar kan.
Kau nak ambil lah sikit, tinggal lempuk den kan, kau habiskan semua tu kan. Tua dulu aja. Jangan kau habiskan semua. Kok kita ridha itu sedekah. Apa makan? Haiwan, burung-burung makan. Kan? Burung-burung ni tak berarti nak nanam pokok dah. Tak berarti nak nanam buah dah. Kita tanam daripada tanaman yang kita tumbuhkan itu, yang kita hasilkan itu, dapat dia bagi makan anak-anak. Besar ganjaran pahala itu bila kita ridha. Kan? Membesar anak burung, membesar anak monyet, membesar. Kan? Kita pun boleh makan, dia pun boleh makan sama. Kan? Tapi kalau ada merosaan, yang itu ketika itu haruslah kita bunuh, tembak dan sebagainya. Burung, haiwan lain makan dan manusia. Manusia ni kau nak tahu ni bukan sebarangan kotor kat rumah orang yang kau makan. Ustaz pun cerita hadis tu, kok kita makan orang tu dapat sedekah, niat sedekah tu. Ya kau pergi potik, kita pergi potik kat rumah orang pula. Ini maksud dia kok kita tanam kat masjidnya, tempat-tempat yang kita wakafkan. Datang orang makan. Tanam pokok kelapusnya. Kan, niat wakaf kat sini. Orang awi dia ambil sebiji. 46 biji, 40 biji, 60 biji ambil kelapa yang kita tanam. Besar dah pahala Ini maksud hadis ni. Tapi yang bertuan jangan pula pergi kita petik lah. Ustaz dah khabar dah. Boleh makan. Kalau tuan niat apa ni, tuan rumah tu niat sedekah, dapat sedekah. Elok masuk pegang orang tu dipetik kelapa. Bersyarahlah kat orang tu, niat sedekah share tadi. Kalau minta tu orang punya. Kok macam tu sama lah cerita Piramli tu. Habis miskin jadi sidik segaraga. Teng hari ni Tuan Sadiq nak berapa? Nak menderma tu senang-senang hati kalau jam tu ramai orang miskin nanti. Kan? Semua hak jadi hak kita nanti. Pergi dusun dia nak makan. Siapa ni? Tuan niat sedekah. Dapat pahala. Pergi dah mana nak masuk semua orang menteragah semua kita nak. Bukan itu Nabi aja. Ada orang tuan ni kau nak minta. Yang ni di sini yang dimakan burung, dimakan manusia ni, yang kita wakafkan, yang kita tanam memang niat nak bagi orang makan, itu besar ganjaran pahala ni tuan-tuan. Kan? Selagi ada pokok lah. Kan? Kalau kita nak buat jadi sedekah jariah ni, pondok yang kekal lah. Umpamanya macam pokok, dia bertahun-tahun hidup. Selagi dia hidup, selagi itulah rezeki pahala mengalir gitu. Nak buat sekolah anak-anak yatim, buat pula masjid. Oi, itu lagi besar ganjaran pahala tuan. Selagi kukuh binaan tu, orang manfaatkan, pahalanya pasti mengalir pada kita semua. Kita kena pandai ambil kesempatan. Biarkanlah sesiapa saja mengambil faedah dari setiap tanaman ditanam oleh si penanam, kerana apa-apa yang dapat diambil faedah daripadanya adalah jalan berbuat sedekah baginya. Kemudian Allah menyatakan firman-Nya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Dan janganlah kamu sengaja membelanjakan jenis yang tidak baik, padahal kamu enggan mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata. Kita sendiri pun tak nak ambil barang tu, bagi ke orang pun tak, orang sama macam kita orang. Mana ada manusia nak buruk-buruk, semua nak baik-baik. Allah membuat tegahan kepada seseorang untuk membelanjakan jenis hartanya yang tidak baik, kerana umpamanya jika ada orang lain memberikan kepadanya sesuatu pemberian yang kurang baik ataupun yang tidak bererti, tentunya ia sendiri enggan menerimanya, bahkan dipicing atau dipejamkan matanya sebagai tanda memperkecilkan pemberian itu kerana tidak suka melihatnya, apalagi menerimanya. Apabila diri sendiri telah dapat merasakan bahawa pemberian seperti itu tidak layak baginya, maka di dalam menunaikan hak-hak Allah, janganlah pula melakukan seperti itu. Kita nak sedekah dah bagus dah, tapi kita sedekah dengan benda-benda yang kita sendiri tak nak. Bagi ke saudara kita. Saudara-saudara kita lain pun tak nak juga. Kan? Pun tak nak juga. Jadi janganlah kita nak bersedekah, nak infak harta, dalam masa yang sama hati kita berbolah bagi. Ada perlawanan di situ. Ketika mana tuan-tuan nak bersedekah, itu bisikan daripada malaikat Allah yang datangnya daripada Allah. Tuan-tuan, saya ingat guru saya sebut dulu masa saya ngaji kat Mak Ahmadi dulu.
Dalam badan kita ni ada dua firqah, dua kumpulan. Satu dipanggil firqatul malaikah, kumpulan malaikat. Satu dipanggil firqatus syaitan, firqah syaitan. Bisikan-bisikan yang buruk-buruk semua datang daripada syaitan. Arahan daripada iblis, syaitan sampai ke kita. Bisikan yang baik-baik datang daripada malaikat, yang pastinya datang daripada Allah. Kita ada banyak bisikan yang baik-baik, sebenarnya kehendak Allah. Umpamanya kita tengah tidur, tiba-tiba terjaga, teringat tu, ni kalau sembahyang tahajud ni dah lama tak buat dah. Itu bisikan daripada para malaikat, ingatan Allah kat kita. Setiap pagi kadang kita bangun, Tuhan mengingatkan kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kat kita. Dia ingat kat kita. Ni bangun pagi ni, terdetik tu, ni kalau main tahajud ni elok, dah lama tak sembahyang tahajud. Baca Quran dah kejap. Bisikan-bisikan daripada para malaikat, datangnya daripada Allah, menandakan Tuhan tidak menyisihkan kita, tak melupakan kita. Dia sayang kat kita, dia ingat kat kita. Tapi kita sendiri menjauhkan diri daripada jalan kebaikan, daripada bisikan Allah. Kita memilih bisikan syaitan. Alah Syekh, kau kan minggu ni selalu terjaga, sok pergi bangun. Kan tadi mengecat rumah latih, rehat dulu tadi dia. Sok pergi kau bangunlah. Sok pergi, kau tak hari kau tengok ni dah hari Rabu, 3 hari dah kau bangun. Sok pergi ada, pergi hari yang kau pack kami, kau sayanglah. Yang itu daripada iblis syaitan. Kita ikut yang tu. Kita ikut yang tu. Jadi mana yang kuat? Kalau kuat bisikan malaikat, maka kita buat kebaikan. Kalau kuat bisikan syaitan, kita buat apa yang tak sepatutnya kita buat, yang tak datangkan apa-apa hasil untuk kebaikan diri kita. Jadi nak bersedekah macam tu. Nak bersedekah, dapat rezeki alhamdulillah banyak, tak banyak pun sikit, tak apa saya bagi sikit, dah bagus dah. Kita dah mula terniat dah. Bisikan-bisikan yang baik tentang malaikat, sedekahlah. Atau lebih sikit, kita nak mula sedekah. Bila ketika kita nak mula sedekah, bisikan baik malaikat tu, dia akan ada pertembungan dengan, kau nak sedekah tu baik, tapi janganlah kau bagi banyak pun lah. Kan anak-anak kau nak makan juga. Kau nak makan apa? Kau tinggal berapa sen kang? Kalau kau bagi kan banyak, kurang kan kotor kau. Cacat ingat lagi kan. Kau nak pergi rombongan minggu depan, kalau bagi ni apa yang tinggal lagi? Kau tak nak beli barang, kau tak nak beli kawah, kau tak nak beli itu kau. Tidak, you tak you juga kan. Akhirnya kita kalah. Kan? Syaitan membisik-bisik kat kita. Kemudian ada satu pandangan di sini dalam tafsir Munir ni oleh Dr. Wabah Zahiri tu dituliskan di sini. Saya tertinggal tadi tuan-tuan. Ayat Allah Ta'ala suruh menafkahkan harta min tayyibati ma kasabtum, dari jenis yang baik yang kamu usahakan. Kata Dr. Wahbah di sini menunjukkan, kata dia, bahawa saya tengok, saya sempat snap tadi tuan-tuan, dalam tafsir Munir pun, dalam tafsir Munir, dalam tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, mengatakan di sini pendapat yang datang daripada Ibnu Khuwaizimandad. Ulama ni Ibnu Khuwaizimandad, ditulis oleh Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami'. Kata Imam Qurtubi, Ibnu Khuwaizimandad mengatakan ayat ini menjadi dalil membolehkan, bukan mewajibkan. Perkataan tu dongah tu, membolehkan, mengharuskan orang-orang tua kita lah, maksudnya mak ayah, untuk menikmati hasil jerih payah anaknya. Anak kita bekerja, kita boleh ambil rezeki dia sikit. Harus kita makan. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, auladukum min tayyibi aksabikum fakulu min amwali auladikum hani'a. Nabi sebut dalam hadis, anak-anak kamu semua tu adalah hasil baik daripada usaha dan kerja kalian. Kita dapat anak, Tuhan rezeki anak. Adakah dapat lepas anak, kita buku-buku masuk dalam peti ais? Ada kan? Kita cari kotor, kita sekolahan dia. Tak reti baca, kita ngajar dia baca. Tak reti ngaji Quran, kita bagi dia ngaji Quran. Mana topik kita ajar, kita sekolahan sampai naik tinggi-tinggi dia. Usaha siapa tu? Usaha kita. Kita yang cari rezeki, kita bagi dia makan, kita usahawan yang baik-baik. Kita nak anak kita semua jadi baik-baik, kalau boleh lebih baik daripada keadaan kita. Itu yang ada dalam sarang kepala mak ayah. Itu usaha dia.
Dan sebab itulah kata Ibnu Khuwaithimandat berdasarkan hadis Nabi sebut anak-anak kamu tu adalah hasil kerja usaha kamu. Maka makanlah kalian dari harta anak-anak kalian. Anak-anak kamu tu kamu makan, boleh. Bukan wajib, mana harus. Jangan pula kita wajibkan kau, okey. Anak-anak semua dah kerja, semua dah kerja. Okey, beratur semua. Okey, hari ni ayah nak buat pengumuman. Semua wajib memberikan sumbangan wajib kepada ayah sebulan 200. Tak ada suruh macam tu dah. Kan? Kita pun tak tergemak buat macam tu. Kan? Kalau kita didik anak kita dengan baik, tak payah suruh, tak payah cakap. Dia sendiri yang akan keluarkan duit dia. Kan? Bahkan bertambah rezeki dia, bertambah rezeki kita, bertambah rezeki dia, bertambah rezeki kita. Itu anak yang baik. Saya selalu sebut. Kok cikgu dia dapat DG PEP1 200.5. Bagilah mak RM30, kita ambil RM220. Tahun depan dapat lagi RM200.5. Bagi mak RM30 lagi, kita dapat RM220. Naik lagi, bagi lagi, naik. Sampai bila Ustaz? Sampai kita mati dah, sampai mak kita meninggal. Banyak tu Ustaz. Biarlah dah. Kok mak kita berkira dah banyak botol dia bagi anak-anak dia makan dah, body kat sini mampu kita tak makan, tak sekolah kita sudah tak payah masuk universiti dah. Dikira sekolah rendah berapa ribu makan baju kasut kau semua jas satu tu baju kau 3 kali ganti kuyak baju kau kasut kau dikira semua tak payah masuk universiti dah. Banyak benar apa keluar duit mati kita. Mak tak pernah berkira macam tu. Mak ayah tak pernah kira. Tak ada duit dia bagi duit. Nak beli baju dia beli baju. Nak beli buku dia bagi duit. Tiba-tiba sampai ke anak pula. Kalau kita betul dia anak, besok dia sendiri bagi duit. Kok dia bagi tak ambil tuan? Ambil. Kita ajar. Bukan nak makan munah pun. Kita nak ajar dia. Kita nak bersihan rezeki dia. Kita nak bagi lagi berkat duit dia. Rotor dia. Kita ada duit sendiri. Nak bagi berkat rotor dia. Kan? Dia dapat bagi mak ayah. Berkat rotor. Kita bersihan harta anak kita dengan kita ambil sedikit duit dia. Dia bagi. Sebab itu kok mak ayah nak pergi mana-mana pun, jangan marah dia. Jangan larang dia. Jangan arahkan dia. Ni memandai lah hari ni kan. Mak itu kancing, dah marah tua, marah. Mak ni kotor rumah saya tadi. Itu rumah kau, rumah mak kau. Saya macam tu ya. Rumah kita, rumah mak ayah kita. Kau ada 8 anak semua 8 tu ada rumah. Semua rumah tu kepunyaan mak ayah. Rotor mak ayah. Dia usaha untuk kita. Sampai kita jadi macam tu. Ingat itu. Dia tak pernah minta kat kita apa pun. Tapi bila dah tua, ni banyak yang berlaku. Anak-anak tinggal kau nak mak ayah macam tu. Kita pun tak nak rotor anak kita dah. Kita tahu dia pun nak bina hidup. Dia pun nak apa kan. Kita ada rezeki kita sendiri yang Tuhan dah beri dah. Tapi yang kita nak, bukan nak tengok anak tu dia betul-betul jadi insan. Membesar sebagai insan, bukan membesar sebagai haiwan. Ada anak besar jadi haiwan. Tak ingat mak ayah dah. Tapi besar tinggal mak. Haiwan-haiwan ni dah besar, tak ada duit mak ayah. Dia ikut mak ayah tapi dia makan tak ada cari makan untuk mak ayah dah. Dia sendiri cari makan. Kita tak nak macam tu. Anak-anak kita membesar sebagai insan. Dia tengok kita sakit, dia datang ziarah kan. Dia ada masa untuk kita. Saya selalu sebut kita dah tua-tua tuan-tuan. Bukan nak dengan duit ni, kita pun dah tua nak ke mana. Kita nak masuk anak-anak kita ya sebenarnya. Nak diwado, nak burak, nak tengok muka kan. Kita nak berburak. Orang tua macam kita nya. Kita tak nak berpori dah. Kan? Semua dah terhad. Makan boleh makan go 3 dunia ya. Silap makan kan bercobot kita. Kan tak ada nak makan aiskrim untuk konatur besar-besar dah kan sakit perut kan. Kita nak ada kat kita. Yang itu anak-anak dia kena faham. Kan? Anak-anak ni kena faham. Jadi mak ayah kata Nabi boleh diharuskan makan harta anak-anak dia. Ini kan nak buka petai pun marah. Kan? Siap pesan tu mak yang ni boleh ambil. Yang bawah ni jangan ambil tahu. Padahal mak ayah tu. Sebab kita cerita ni sebab ada tu. Kayo petai besar dia besar putih ais pada dia lagi. Tinggi. Banyak asal. Siap betul. Mak kau nak ambil nak makan yang ni yang bawah, yang atas jangan ambil. Ini suami saya punya ni jangan usik dia punya ni mak ambil yang bawah ni. Mak. Dia bagi arahan ke mak ke ayah. Sepatutnya bila mak ayah kita datang rumah kita,
Beritahu, mak, mak nak buat apa, mak buatlah kat sini. Mak nak makan apa, mak pergi ambil dalam peti ais tu. Kalau tak ada, mak cakap orang berdian. Mak tidur kat mana malam ni? Tidur senyap, orang komeh ambil dia. Kan? Jadi sajuk hati orang ayat. Jadi ayat ni, wa min tayyibati ma kasabtum, dari jenis yang baik yang kamu usahakan. Anak-anak itu kita tu sebahagian daripada usaha-usaha kita dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh diharuskan. Dan hujung ayat tu Allah Taala berfirman, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahawasanya Allah Maha kaya lagi terpuji. Allah beritahu kita dia kaya, dia tak berhajat. Bila dia kaya, dia tidak berhajat kepada pemberian. Lagi terpuji kerana memberi pahala orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala beritahu kita ni, dia suruh kita derma, infak, sumbang, keluarkan harta yang baik-baik. Bukan dia nak kotor kita tu. Sebab dia Maha kaya. Seolah-olah yang nak beritahu, keluar harta kau nak infak sedekah lah yang elok-elok. Aku ni kaya sebenarnya, aku tak nak harap engkau pun. Tak harap kotor kau pun. Dia suruh kita keluar ke orang lain. Tak harap pun aku kaya, semua kau ada. Kau tu nak infak, infak lah elok-elok sikit. Sedangkan aku tak perlu harta kau tu, dia kaya tu. Wa'lamu annallaha ghani. Dia suruh tu bukan dia nak kotor kita. Suruh kita buat kebaikan, buatlah kebaikan dengan sebaik-baiknya. Hamid, dan dia terpuji. Tuhan tu dahlah kaya, terpuji pula. Kaya kerana memiliki segala-galanya, hatta diri kita ni, dan terpuji kerana Allah Subhanahu Wa Taala sumber segala rezeki. Dia yang bagi rezeki kat kita. Dia juga bagi pahala kat kita, bagi kehidupan. Apa yang tak ada Allah Taala bagi kat kita? Apa yang tak ada? Semuanya. Dah diberi kita kaya. Ada orang tu diberi kaya, dah kaya handsome pula tu. Dua tu dah lah kaya handsome pula, bini cantik pula, anak-anak menjadi dah lagi, rumah besar, pintu pagar. Tak payah rumah, pintu pagar. Kalau hampap kita, mati kita, pintu pagar je. Anda tapi tak syukur pada Allah SWT. Kan? Dikutuklah orang susah, dikutuklah orang. Kau ni dia tengok, sian dia tengok kau ni. Dah lah muka tak apa nak ada, miskin pula. Macam tu, kasar buat tu, gurau. Tapi gurau tu kasar. Kau ni rata tak ada, buruk pula muka tadi. Ya Allah, perangai yang buruk, ya Allah. Padahal dia tak tahu tu, kalau tak ada orang buruk, tak adalah orang cantik. Sebab tu kena syukur. Orang ni, manusia ni kena syukur. Kau tak ada orang miskin, orang-orang yang duduk atas ni, kau dia takkan dapat duduk atas kalau tak ada orang duduk bawah. Macam mana nak kata dia duduk atas, tak ada orang bawah? Tak ada orang cantik dalam muka bumi ni, kau tak ada orang tak cantik, orang buruk. Tak ada orang kaya dalam muka bumi ni, kau tak ada orang miskin. Kau tak ada orang miskin, macam mana tahu dia kaya? Dia tu jadi kaya sebab dia boleh compare, boleh beza, ni orang miskin. Nampaklah dia kaya sebab ada orang miskin, cuma tak ada orang miskin. Mana kaya weh? Semua tu. Tak payah nak jobor-jobor, tak ada langsung peluang nak menjoborkan diri. Bahasa ni 9. Tak payah nak jobor dah. Semua tak ada miskin, semua kaya semua. Jadi adanya orang kaya tu sebab adanya orang miskin. Sebab tu orang kaya-kaya ni jangan jobor nak kan. Orang handsome, cantik, angkat muka dia. Jangan nak jobor pun nak. Kau tu tak ada yang cantik, kau tak ada orang buruk. Macam mana nak kata orang cantik kalau semua cantik semua? Tak ada. Dia cantik, dia cantik juga, cantik juga. Tak ada lah beza, tak ada lebih kau dah. Lebih itu sebab ada yang bawah. Kan? Orang duduk atas, dia hina nak bawah. Rendah tu martabat kau ni. Macam mana kau nak tahu kau tinggi, kau tak ada orang bawah? Kan? Itu juga kat sekolah, pengutua. Saya pengutua tadi. Apa nilai kau sebagai pengutua kalau tak ada cikgu? Budak pun tak ada. Tak ada jadi pengutua dah. Tuan-tuan kau ikut saya. Sebab saya kat daerah ni, saya lah menteri besar dia kata negeri ni. Apa makna menteri besar tak ada pengikut Orang, saya menteri besar, orang tak ada langsung. Jadi bernilai bila bawah ada. Bernilai bila orang bawah ada. Yang itu kita kena perasan sama-sama. Akhirnya syukurlah dengan apa yang ada, kerana setiap pemberian Tuhan itu sebenarnya ada nilai-nilai dia tersendiri. Kan? Ada nilai-nilai yang tersendiri. Dibagi orang kaya, itu yang kata Allah Ta'ala terpuji itu,
Dia kaya tu terpuji. Dia bagi orang kaya, beringat orang kaya tu, dia boleh bersedekah. Dia akan dapat pahala sedekah. Kan? Orang miskin pun mandang. Ya Allah, saya tak dapat sedekah, ya Allah, macam orang kaya. Kan? Cuba bayang orang miskin tak ada. Ke mana kata orang kaya tu nak sedekah? Nak sedekah kat apa? Tak ada nilai kekayaan ni. Nak bagi kata, alah kau ni macam nak jatuh martabat dan ada tadi. Nak bagi tak payah ada rumah dan melambak kata. Bagi tak payah ada. Mana apa nilai kata orang kaya tu? Pahala sedekah kat mana? Kau tak ada orang miskin tak payah sedekah dah. Jadi orang miskin ni dia ada nilai sendiri. Botu orang miskin ni dia tak ada kata macam orang kaya kan. Kalau kita ridha, saya selalu sebut jangan bermusuh dengan takdir. Kalau kita bermusuh dengan takdir, hilang ridha daripada hati kita. Kita ridha dengan takdir, hikmah akan datang banyak dalam diri. Kok kita orang jadi susah, tak macam orang lain, bilioner, apa, jutawan. Tak apa. Tuhan tu adil. Dia bagi orang tu harta banyak. Tapi tiap hari pala poning. Nak bagi gaji ni 200, kes ni 300, kang nak jago takut jatuh saham jatuh merudum kang poning kepala macam-macam benda nak jago. Banyak benda nak kena fikir. Allah macam mana ni bisnes kat sini, ni telefon pula pekerja dah lari, ni pula kena kilang kena pecahan, polis ni pula tingkap kena ni pula curi pula macam-macam. Oh sakit kepala. Kata jadi kaya, kotor banyak pun banyaklah tanggungjawab Kita orang Felda motong kotah ya. Apa nak jaga? Tak ada orang nak angkat kau kotah tu dia lari, tak ada, kita relax ke rumah. Pagi ya Allah nak pergi kerja, ya Allah ya Tuhanku dah pecah lah tayar kereta, nak pergi body. Tayar kereta dan banyak maha pula itu ni macam-macam. Kita naik basikal ya, apa nak risau kan? Tak apa nak habis basikal buruk tu. Tak ada nak juri-juri dah. Tenang jiwa kita. Kita jiwa kita tenang. Memang kita susah. Berpoloh-poloh dengan basikal. Tapi datang lamb chop kita sapu. Datang chicken chop kita sapu. Datang kemuncop sapu. Kemuncop apa tu? Tu jangan makan. Tambah lagi. Daging kambing, daging apa? Daging lembu, daging kambing, napuh. Apa ni? Punai, segala macam datang asalkan halal, kok kayu tu pun halal, kok lembu kita talan semua. Kita miskin, badan sihat. Kayu, kotor banyak, tapi boleh makan roti dunia. Buat apa? Saya tak boleh makan ni. Ni tengok kita makan. Tuan minum apa tu? Ini air ni, carrot susu. Tuan tak nak kau? Susu tu ada, saya tak boleh. Carrot tu boleh. Tak boleh pula. Yang ni saya tak boleh. Manis pun nak. Ini tak boleh. Banyak pun tak boleh. Duit banyak. Tak boleh makan. Kita duit sikit. Badan sihat. Pergi motong kayu, naik bercikar, polo-polo. Bawa atas sini. Sini. Dia makan sikit, pening kepala saya dah. Pula saya tak boleh makan daging kambing. Elok tuan tak makan tu letak sini. Kita sapu semua. Daripada ekor sampai ke kepala habis, tinggal tulang lah. Rezeki kan. Bisa macam tu. Yang banyak menghuni hospital-hospital tu banyak orang kaya. Apa ni? Tension, saham jatuh. Ni tension, bisnes jatuh. Ni tension, jarang. Ni kenapa ni? Tension. Segerap kena curi, tak ada. Habis pun dia banyak mengamuk-ngamuk kat rumah. Celaka tu lah dia curi segerap dan habis kat situ ya. Sekali matang lek. Elok ya. Tak ada sebab apa pun elok sihat ya. Allah tu adil, dia bagi seimbang. Jadi kita jangan bermusuh dengan takdir tuan-tuan. Redha dengan Allah, insya-Allah datang hikmah banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar tu satu ayat malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini tuan-tuan dan puan-puan sikit sebanyak dapat mengingatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki diri, memperbaiki amalan. Mudah-mudahan bila Allah Taala tengok kesungguhan kita memperbaiki amalan-amalan dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan dibimbing kita sentiasa ke arah kebaikan dan insya-Allah diberi ganjaran yang setimpal, takkan bersama orang-orang yang saleh insya-Allah. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan, kok dapat jawab saya jawab, kok tak dapat jawab saya hutang dulu, sebab ilmu ni bukan kita punya. Mana yang saya boleh bayar cash, saya bayar cash. Yang tak dapat tu saya hutang lah. Kok ada, besok tak ada. Kok ada lah. Kita berhenti kat sini kau tak ada. Ya tuan. Kenapa kita yang baru?
kenapa tidak yang baru? Saya selalu kata, masa dia lalu di masjid tu, dia bawa lidah tu, dia ada dua, satu lidah yang apa, satu lidah yang dia sikitkan, lidah yang baru. Jadi dia sedekah pada komite sedekah tu, yang lama. Masa dia, Rasulullah kata, lelaki kata pada dia berbesar. Jadi orang lain, kenapa tak dia tolong? Orang lain ucap, tak ucap. Jadi kaitan dengan Ustaz yang cerita tadi, itulah manusia. Saya lah, saya tak cerita orang lain. Kita nak bagi, mestinya bagi yang atau memasuki Ustaz kita, mesti yang kamu akan berlaku dan Ustaz tadi. Yang tadi tu dia orang soleh, yang tinggal tadi tu, yang kita yang dia berpeluh tadi, kenapa tak bagi semua kan, dia makan dan bagi dua, dan bagi dua. Jadi saya, macam mana nak improve, maksudnya nak perbaiki lah. Kita memang akan bagi Ustaz, mesti bagi yang Ustaz grade kita, yang baru tu macam kita cakup lah. Tuan. Itu tuan-tuan, tuan-tuan pun sebut fitrah kan. Amalan ni saya tengok tuan, bila amalan yang kita jarang buat, kita kena selalu buat. Manusia ni dia biasa buat benda yang biasa dia buat. Dia bukan buat, selalu kita sebut dengar orang cakap kan, biasakan yang betul, jangan biasakan jangan buat benda yang biasa tu kan. Jadi kita buat bodoh. Sesuatu perkara tuan, ini fitrah, sesuatu perkara ni akan mudah kita buat bila dia jadi habit. Habit di mana? Kebiasaan. Kebiasaan. Apa contoh tuan kebiasaan? Tak payah ajar. Dia sendiri tindakan tak terkawal. Umpamanya, contohlah, bukan orang sini, ni orang di Thailand, di Afrika, di sini tak buat. Lepas makan malam selalu kita pergi mana? Ambil apa? Ambil rokok. Kok kamu kampung lu, lepas makan malam duduk sana kening, cus. Rokok pucuk. Masuk rasa sekali dengan tok-tok lu macam tu kan. Lepas makan malam mau rokok. Selalu dulu. Itu habit. Sampai bila habit ni, tak payah cakap dah. Cucu-cucu balik tengok. Tengok kan atuk kan lepas makan malam di situ automatik ke tangan tu tap keluar rokok Dia jadi habit. Bila jadi habit, kebiasaan, tak payah suruh tuan, jadi mudah. Itu yang kita nak biasakan. Sebab itulah kita disuruh diajar bila kita sembahyang jemaah, kita bawa anak-anak kita yang lelaki. Supaya akhir jadi habit. Kita hari diikut, diikut sampai kita mati. Ketika kita mati tu anak kita dah umur 14 tahun, dia tetap ikut kita sembahyang. Tengok. Akhir dah mati kita dia sembahyang tarawih. Dah jadi habit. Itu satu. Benar kita bawa daripada kecil. Bila nak masuk dalam tabung masjid tu jangan kita masukkan. Suruh anak kita masukkan. Dia pada kecil. Umur 7 tahun atau 6 tahun dia masukkan. Setiap hari pagi dia masuk. Meninggal kita. Ketika tu umur 14 tahun. Dia pun mesti ingat. Dulu ayah selalu buat. Zakat tarawih buat. Jadi habit. Dia tak rasa susah lah. Jadi yang susah ni bono yang kita jarang buat. Apa bono yang jarang buat? Contohlah. Bulan puasa. Bulan puasa. Kita jarang buat apa? Kita jarang bangun waktu malam. Awal pukul 4. Kita bangun selalu ada kena azan kan. Ada dengar krek kan. Mikrofon tu bila tarik-tarik barulah terjaga. Apa ni? Terjagung untuk kita. Itu. Jarang nak bangun kumpul, bangun awal, mandi, main tahajud, baca Quran, memang jarang buat. Kan bila tiba Ramadan semua berniat. Ramadan ni Lailatul Qadar ni insya-Allah saya dapat. Kan kita pun nak mula bangun. Kok satu Ramadan nak mula buat takkan ada tu dah. Ada tu dah. Buat dah tu kan. Kita membangun pagi satu Ramadan. Alhamdulillah dapat bangun. Rumah yang kalau yang kejut bangun ti kompet kejut dan abang. Dia pun bangun kompet dia kejut kita. Kita pun hari pertama kita buat. Hari kedua dia bangun, kita pun bangun hari kedua. Hari ketiga jadi apa? Latih. Ada bisikan nafsu kita. Syekh, Lailatul Qadar ni 10 malam yang terakhir. Ini baru 3 Ramadan tadi. Baru 3 Ramadan. Tak ada Lailatul Qadar dah. Dia 10 malam terakhir tu. Rehat dulu, rehat dulu. 10 malam terakhir tu bangun tadi. Bodoh tak jadi habit tu susah. Kok jadi habit? Belum Ramadan ni kita mandah setiap pagi kita bangun awal ya. Datang Ramadan tak Ramadan kita subuh, kita tetap bangun pagi. Habit. Tak ada masalah tu ya kita. Sebab dah jadi habit. Jadi bondo ni kono biasawan. Amalan ni satu bondo yang perlu dibiasakan. Kok kita nak sedekah, kita ajar. Orang-orang yang ada gaji kan, cuba ajar. Tak banyak tak apa. Setiap pagi pergi sembahyang subuh masuk RM5. RM5.
Jangan kira, dikira RM5 sehari, sebulan 5 ke 30 dah. 5 ke 30 dah 100 setengah, banyak tu. 2 bulan dah 300. Setan masuk, banyak tu bang. RM2 je teh. So RM2 dia berkira 2 kali 30 RM60. 2 bulan dah 120, 30. Banyak tu bang. Yang penting keikhlasan, kualiti bukan kuantiti. RM1 pun cukup. RM1, ayah RM1. Gaji sebulan RM20,000, RM30,000. Ni bukan orang sini, tuan ni orang Afrika ni. RM30,000, RM1 sebagi ke masjid. RM1, RM30,000, RM1 masuk. Memang tak betul. Patutnya RM30,000 tu RM10. Saya dulu cuba kan. Bila bersedekah ni sepet, jangan guna sepet matematik dunia ni. Matematik dunia tolak makna kurang. 10 tolak 2 jadi 8. Kita tukar sepet kita tu. Kita ambil sepet akhirat. 10 tolak 2 jadi 10. 10 tolak jadi tambah lah kan. 10 dia. 3 lagi datang sepet tu. Oh gitu. Besok tak besok. Kalau dah besok tu, bila dah besok, satu pagi tu kita tak bawa duit pula. Allah. Pusing kita ambil duit. Dah besok, bagi. Kalau tak besok tu, ya Allah, banyak ya Allah. Setan mau apa? Syekh, kau yang kau bagi tu lipan baru. Jangan bagi lipan. Bagi rumput salah ya. Yang RM5 tu, yang hijau tu. Jangan Syekh, lipan baru ni mahal. Bagi rumput salah ya, yang RM5 tu hijau. Kan? Termasuk RM5. Padahal yang kita bagi itulah besok mengkayakan kita di akhirat. Jadi amalan ni tuan kono biasa kan. Bila dah biasa, orang Melayu pun sebut apa tuan? Alah apa? Alah bisa Tegal biasa kan. Bisa hilang semua, dah biasa tak ada masalah. Itu satu contoh. Contoh yang lain kan. Saya dulu kan, poi tengah hutan, ikut pak saudara pergi mancing malam-malam tu. Ya Allah, sajuk. Cari ikan baung. Orang butak, baung tak keluar atas tu tengah hari dah. Dia kan 2 pagi, 3 pagi. Ikut dia. Oi, insaf kita. Tidur dalam hutan. Jumpa tok batin dia kubur dah, macam-macam jumpa lah kan. Mula-mula hari 2 hari tu lama-lama dah lama-lama. Tak ada salah dah. Datanglah kau kan. Rakyat dekat tu kita cari baung, dia tak cari kau. Kok kau boleh masakkan, dia ambil kau terang macam hati kan. Tak ada takut dah. Dah besok. Saya besok main tak darat je. Tiba-tiba kawan bawa pergi laut. Muntahkan darah saya dalam laut tu. Tak besok. Tak jadi mancing tu. Membual perut dia. Macam rasuk lah. Tidur aku sudah. Kita main lamutan, main baung. Member main tenggiri tengah-tengah laut. Dia dah besok main laut dengan kita. Tak boleh tak pergi mancing kena roti. Habis semua dalam perutnya keluar dia. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Tak ada membambuk dah. Kalau boleh nyelam dalam laut tu nyelam. Kita sendiri cokau tinggi gitu main tangan ni. Sebab dah biasa. Dia nak cerita amalan ni semua kono dia biasa. Jadi tuan-tuan ambil biasa okey. Besok kau bawa duit surau ni tengok 10 5. Ambil yang 10 tu. Biarlah menangis ya Allah 10 tinggal 5 tu. Bawa 20 30 RM, RM20 RM10. Masuk RM20 tu. Kan? Kita tengok kita kan. Lama nanti kita akan jadi rogo lah. Insya-Allah boleh. Semua kan nak bagi mak, nak bagi ayah kan susah. Kalau anak-anak boleh bagi tu air raya, dia bagi lebih sikit kan. Baik bonus dia bagi lebih sikit. Wah, anak-anak tu dia mampu ingat tu. Ingat betul dah. Jadi kita macam tu juga tuan, biasa diri insya-Allah. Kalau tak biasa susah kita nak buat. Itu yang kita sebut sebagai, yang Islam sebut apa tuan? Yang biasa ni apa? Yang jadi habit ni Islam sebut sebagai istiqamah. Dalam bahasa Arab disebut istiqamah. Istiqamah ni biasa, jadi habit. Buat tak berhenti. Sebab tu disebut al-istiqamah khairun min al-fikramah. Istiqamah dalam amalan lebih baik daripada 1000 keramat. Tu biasanya dalam pengajian tasawuf kan. Orang ada masuk zikir, dia nak dapat keramat, jalan tiap hari. Orang tarik kabau 5-6 orang tak dapat tarik, dia pergi tarik tena kabau tu ikut, dia tak ada tali pun ikut dia kan. Weh, orang gerik kelapa nak kenduri ni tak gugur-gugur, dia pergi dia tapuk ikut kelapa tu, nguruh memuduh pun habis. Yang pelepah jatuh semua. Wah, dia nak macam tu keramat. Sehingga guru tu sebut al-istiqamah khairun min al-fikramah. Istiqamah dalam amalan, walaupun wirid sikit, zikir tu sikit, kita terus buat sampai hari mati kita.
lebih baik daripada 1000 keramat. Itulah keramat yang paling besar bila kita dapat istiqamah, sentiasa buat bahasa orang putih yang tak digazet, menghabitkan amalan tu dalam diri kita. Tak ada dalam kamu dewan tu dah. Dapat menghabit, menjadikan dia habit dalam diri kita. Wallahu alam, dah jauh mana merepet tuan. Cukuplah sekadar tu. Oh, Allahumma ja'alid dunya fi yadi. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dunia di tangan aku, jangan jadikan dunia dalam diri aku, dalam hati aku. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, sallallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.